Hai, Assalamualaikum kepada kawan-kawan dan masyarakat kita, Profesor Madya Datuk Dr. Hafiz Suaidi, Datuk Hafiz Safni. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang gaya hidup insan yang mempercayai kewujudan agama dan Tuhan berbanding dengan insan ateis yang menolak. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli, iaitu Nazlin, Weng Kiang, Chuin Jen, Jaysri, Harshini, saya Birami, Shenji, Anis, Syafiqah dan Syafiq. Nama saya Muhammad Syafiq bin Uzair akan membentangkan tentang pengenalan. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkait dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hal ini terdapat di dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, "Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Namun begitu, agama mempunyai makna yang luas seperti merujuk kepada satu bentuk kepercayaan yang kohesif kerana ia melibatkan aspek ketuhanan. Terdapat pelbagai agama yang dianuti oleh manusia iaitu agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Oleh itu, gaya hidup manusia yang mempunyai agama dan kepercayaan mempunyai perbezaan dengan golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Selamat sejahtera kepada Doktor. Hari ini saya nak membentangkan tentang latar belakang kajian. Terdapat beberapa konteks dalam latar belakang kajian ini, iaitu agama, Tuhan, ateisme. Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang jihad dan sakti seperti dewa, dan juga agama yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Selain itu, Tuhan merupakan satu entiti kewujudan yang maha berkuasa, maha mengetahui dan maha menyayang yang biasanya disembah oleh manusia. Seterusnya, ateisme. Ateisme merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan disembah oleh golongan majoriti dan sesebuah masyarakat. Hai, saya Nurul Syafiqah Izzati binti Zandi. Di dalam kajian ini, terdapat 4 penyataan masalah. Yang pertama, bagaimana gaya hidup manusia yang mempercayai kewujudan agama dan manusia ateism yang dalam penafian mengenai agama. Yang kedua, adakah kehidupan individu yang mempercayai agama dan Tuhan akan hidup dengan lebih tenang dan teratur berbanding individu yang tidak mempunyai agama? Yang ketiga, bagaimanakah tahap kepekaan terhadap masalah sosial individu yang mempercayai agama dan etis? Dan yang keempat, adakah individu yang tidak mempercayai agama akan berfikir tentang impak dan balasan Tuhan sebelum melakukan sesuatu perkara? Selamat sejahtera Doktor, saya Jaysri Silva Raju dan saya akan menyambung pada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang kami mengamalkan. Contoh, mengamalkan kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Kedua ialah mengukuhkan hubungan secara antara satu sama lain. Dan ketiga adalah memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Okey, pertama, mengamalkan kepercayaan kepada agama dan Tuhan mengikut agama masing-masing supaya dapat meningkatkan taraf hidup kita dengan adanya pengajaran agama masing-masing dalam hidup seharian kita. Kedua adalah mengukuhkan hubungan secara sosial antara satu sama lain dengan masyarakat setempat. Dalam kajian ini dapat membuktikan bahawa hubungan secara ini dapat memerahkan hubungan agama berbeza dalam aspek kepercayaan kepada Tuhan dan dapat memahami antara satu sama lain untuk hidup beraman dan damai. Dan akhirnya memberi rasa kekitaan kepada semua kelompok manusia. Konsep kekitaan dalam kalangan kita walaupun segelintir agama dan kepercayaan mereka berbeza. Contohnya, agama yang terdapat di Malaysia adalah agama Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain. Ini menunjukkan contoh yang baik untuk kita amal dan bersepadu di negara kita dengan amal, agama dan kepercayaan masing-masing. Metodologi ada 3 bahagian iaitu pengenalan, data primer dan teknik menganalisis data. Maksud metodologi ialah metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan maklumat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Seterusnya ialah data primer. Data primer dalam kes ini adalah kaedah soal selidik bersemuka dilakukan dengan orang awam. Kita mendapatkan maklum balas dari responden yang menjawab
borang soal selidik dalam bentuk online. Seterusnya ialah teknik penganalisis data. Teknik penganalisis data digunakan ialah teknik penganalisis data secara kuantitatif. Jawapan setuju, kurang setuju dan tidak setuju akan digunakan untuk mendapatkan respon dari responden dalam menilai gaya hidup insan yang mempercayai kewujudan agama dan Tuhan berbanding dengan insan ateis yang menolak. Salam sejahtera, saya Nazlin Harani dan akan menerangkan tentang definisi kata kunci. Kata kunci gaya hidup ialah cara bagaimana seseorang hidup atau aktiviti seharian mereka. Tingkah laku, campuran tabiat, cara lazim merupakan kayu pengukur untuk gaya hidup. Seterusnya ialah kepercayaan. Kepercayaan berasal daripada perkataan religi, sinonim dengan yakin, beriktikad dan pasti. Seperti seorang itu yakin bahawa sesuatu itu adalah benar dan ada. Seterusnya ialah agama. Agama dalam bahasa Arab mempunyai 3 perkataan, agama, ugama dan igama. Tetapi bahasa Melayu hanya meminjamkan satu perkataan, iaitu agama. Agama juga bermaksud tradisi dalam bahasa Sanskrit. Seterusnya, definisi bagi Tuhan ialah dalam bahasa Arab iaitu Allah. Tuhan merupakan satu entiti yang mempunyai sifat-sifat mulia dan mempunyai kuasa kesaktian. Seterusnya yang terakhir ialah etisme. Etisme berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanpa Tuhan. Salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan saya. Hari ini saya mau membentangkan tentang dapatan kajian. Saya nak tanya 3 bahagian soalan kepada pelajar orang UTM, iaitu 50 orang yang saya pilih dalam Google Form. Soalan bahagian A, jantina. Terdapat 36 pelajar lelaki, 14 orang pelajar perempuan. Manakala bilangan pelajar yang beragama, hanya 1 saja orang yang tidak beragama dan 4 yang lain, 49 adalah pelajar yang beragama. Soalan bahagian B, saya nak tanya 2 soalan. Pertama, bilangan pelajar yang mempercayai akan kewujudan Tuhan. Yang setuju adalah 48 orang pelajar dan yang tak setuju ialah 2 orang. Bilangan pelajar yang menghormati agama lain termasuklah ateis. Dan semua pelajar menghormati. Bahagian C, soalan pertama. Kehidupan individu yang mempercayai kepada Tuhan akan lebih teratur dan tenang berbanding dengan kehidupan ateis yang huru-hara dan tidak teratur. Dan 40 orang pelajar setuju dan yang lain 10 orang tidak setuju. Bahagian 3, soalan 2. Masyarakat yang mempercayai kepada Tuhan akan lebih peka terhadap masalah sosial berbanding dengan masyarakat yang tidak mempercayai, iaitu ateis. Pelajar yang setuju adalah 35 orang pelajar dan 15 orang pelajar yang lain tidak setuju. Soalan 3. Individu yang mempercayai kepada Tuhan akan fikir tentang impak dan balasan sebelum melakukan sesuatu perkara berbanding dengan ateis. 41 orang pelajar setuju dan 9 orang pelajar tidak setuju. Selamat sejahtera, saya Harshini Shanmugam ingin membentangkan tentang langkah-langkah yang boleh diamalkan untuk mempercayai kewujudan agama dan Tuhan berbanding dengan insan etis yang menolak. Langkah pertama adalah ibu bapa hendaklah memberi didikan agama kepada anak-anak dari sejak kecil. Ibu bapa perlulah memupuk kepentingan beragama dari kecil dengan mengajar anak-anak cara bersembahyang, kepercayaan dan lain-lain supaya anak-anak dapat tahu tentang agama secara mendalam. Langkah kedua adalah dari segi pusat agama. Pusat agama hendaklah menyebarkan aktiviti agama. Sebagai contohnya, pusat agama perlulah mengadakan kelas agama secara percuma. Dengan ini, ramai ibu bapa akan menghantar anak-anak supaya anak-anak dapat mengambil bahagian dalam aktiviti agama dan juga untuk mengukuhkan lagi kepercayaan kewujudan agama. Langkah terakhir adalah dari segi media massa. Media massa perlu menerapkan nilai keagamaan melalui drama agama. Dengan menyiarkan drama-drama yang berkaitan dengan program agama supaya ramai dapat mempelajari sejarah dan latar belakang agama dalam cara yang lebih menarik. Kajian yang dilakukan adalah secara pemerhatian dan pengagihan borang soal sidik secara atas talian terhadap 50 orang responden.
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan kehidupan insan yang beragama dengan ateis. Setiap objektif kajian serta masalah yang timbul telah pun terjawab. Sebagai konklusi, kami dapati bahawa persoalan di luar batas kemungkinan manusia terjawab seperti asal-usul kewujudan setiap makhluk dan kehidupan selepas kematian. Seterusnya, ateis mempunyai rasa kekitaan yang sedikit berbeza berbanding insan beragama kerana persepsi mereka bergantung pada pengalaman dan pegangan hidup diri mereka. Hidup insan yang memandukan agama juga adalah lebih teratur dan aman berbanding dengan individu ateis. Hal ini demikian kerana salah satu peranan agama dalam hidup seseorang adalah sebagai panduan hidup yang membantu mereka untuk berfikir sebelum melakukan apa jua tindakan dalam kehidupan seharian mereka. Cadangan kami pada masa hadapan ialah agama dan kepercayaan pada Tuhan memainkan peranan penting dalam kerjaya seseorang dan vital pada ekonomi negara serta hubungan politik. Sebagai seorang pelajar kursus teknologi usahawan, kami berasa ingin tahu jika kepercayaan pada agama dan Tuhan memainkan peranan dalam kejayaan seseorang individu ataupun tidak. Selamat sejahtera, nama saya Abirami Selvaraja. Saya memilih bahagian penghargaan. Terlebih dahulu, saya bersyukur kepada Tuhan kerana memberi kekuatan untuk menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Saya juga menjulang sepenuh penghargaan kepada Profesor Madya, Dato' Haji Suhaidi, Dato' Haji Syafiq, pensyarah mata pelajaran falsafah dan isu semasa kerana memberi tunjuk ajar dalam membuat kerja kursus ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana bekerja sama dan bertungkus lumut membuat kerja kursus ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang sudi meluangkan masa untuk membuat borang soal selidik. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa kami kerana mereka memberi semangat dan dorongan kepada kami. Mereka juga memenuhkan semua keperluan kami tanpa rasa mengeluh. Akhir sekali, kami berharap agar tugasan yang dihasilkan dapat menambah ilmu pengetahuan kami. Setiap insan di dunia mempunyai pendapat masing-masing. Kami juga berharap agar segala usaha yang kami curahkan dapat diterima oleh pensyarah kami.